亲爱的年长弟兄姊妹们平安，我们要仍然感谢神的恩典，使我们能够在透过线上晚上一同来敬拜上帝。我们一同来敬拜，我们一同来赞美我们的神。我们唱：我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你的左前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的左前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你，我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你的左前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的左前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。我们低头祷告。我们在天上的父神，我们感谢你，因为直到如今，你仍然看顾保佑我们，赐给我们有美好的机会，有健康的身体，能够在各自的家中来到你面前来敬拜你。我们将我们长青团契的聚会从开始到末了仰望在主的手中，求你给我们喜乐感恩的心来敬拜你，来歌颂赞美你，来以谦卑的心来聆听你的话语，透过你的话语来复兴我们每一个人的灵性。我们这样祈求祷告，是奉靠耶稣基督的圣名，阿们。亲爱的弟兄姊妹们，我们身为上帝的儿女，要向我们的神耶和华唱新歌，因为耶和华伟大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。我们来唱，向耶和华唱新歌。你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，他的名，天天传扬他的救恩，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事，因耶和华伟大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，他的名，天天传扬他的救恩，天天传扬他的救恩，在
列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的启示，因耶和华伟大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬畏。是的，我们的神是值得我们称颂的、赞美的，因为他是看顾保佑我们的上帝，他看顾我们，他看顾野地的花。我们来唱野地的花。野地的花，穿着美丽的衣裳，天国的鸟儿从来不为生活忙，慈爱的天父天天都看顾，他更爱世上人，为他们预备永生的路。一切需要，天父已经都知道。若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父天天都看顾，他是全能的主，信靠他的人真是有福。是的，信靠上帝的人正是有福的人。在世上，我们只能够依靠神，不能依靠其他的。接下来我们要预备心来聆听上帝的话语，我们再来唱除你以外。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是这是我心里的力量，是我的福分，直到永远。祝你除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的
欢是神，是我心里的力量，是我的福分，直到永远。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，平安。 Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara kalau pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama meskipun secara virtual. 我们感谢上帝的恩典，若是在今天下午透过晚上，我们仍然可以一同敬拜。 Tema kita pada sore hari ini yaitu Tuhan adalah tempat perlindunganku. 我们今天下午的讲题是主耶和华是我的保护者。 Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们还没有读思想神的话语之前，我们再一次低头祷告。 Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. 我们在天上的父，我们满心感谢你。 Hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan bersama dengan saudara seiman kami meskipun secara online. 我们今天能够透过线上的敬拜，能够与主内弟兄姊妹一同来敬拜你。 Namun kami percaya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. 我们相信这一切都是主你赐给我们的恩典， Kiranya kami bisa mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar firman-Mu. 让我们好好的使用我们的时间来学习主你的话语。 Tuhan, Engkau berkenan mengirim Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. 主啊，求你的圣灵与我们同在，来帮助我们明白你的真理。 Urapi pula kedua hamba-Mu yang menyampaikan juga menerjemahkannya. 求你高莫你两位仆人，不论传出信息的，不论是翻译的， Supaya apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. 好让他们所传的主你的话语，能够使每一个弟兄姊妹们明白。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的生命求， Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama membuka dari kitab Mazmur. 年长的弟兄姊妹，我们翻开我们的圣经，我们来看诗篇。 Mazmur 62 ayat 6 sampai ke 9. 诗篇62篇，诗篇62篇，中文的是从第5节到第8节。 Setelah mendapatkannya akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. 要是我们找这了，让我们一同来注意神的话语。 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. 第5节，我的心啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神，我力量的磐石，我的避难所都在乎神。你们众民当时时依靠他，在他面前倾心吐意。神是我们的避难所。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, 亲爱的弟兄姊妹们，在12月份2012年的时候， di Amerika terjadi suatu peristiwa yang begitu mengerikan. 在美国发生了一个很悲惨、很惨重的事件。 Tanpa hujan, tanpa angin, seorang remaja datang ke sebuah sekolah. 那么无风无雨，当时发生在一个学校。 Kemudian dia menembak dengan membabi buta akan anak-anak atau pelajar yang sedang sekolah pada waktu itu. 有一个少年人，他进到校园里面就开枪射击所有的人。 Pemuda ini, remaja ini bernama Adam. 然后这个少年人名叫 Adam 亚当。 Setelah dia menembak seperti itu, ada kurang lebih 20 anak yang meninggal dunia, Bapak Ibu. 当他乱开枪射人的时候，那么有22名的学生呢遇难死亡。 Nah, pada waktu itu ada sebagian anak yang terselamatkan. 那么那时有一个学生他幸免了， Karena mereka itu disembunyikan oleh gurunya dalam sebuah lemari. 因为是被他的一位老师把他藏在一个
柜子里。 sehingga lolos dari penembakan tersebut. 那么在发生这个枪击的时候， Nah, lemari itu disebut sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak itu, saudara. 对一些同学，他们藏在柜子里，那个地方叫做他们的避难所。 Tema kita pada hari ini adalah Tuhan adalah tempat perlindungan kita. 今天我们要思想的题目就是神是我们的避难所。 Disebut juga dia adalah gunung batu kita, saudara. 圣经说他是我们的磐石，我们的高台。 Tapi yang disebut tempat perlindungan ini bukan lemari, bukan, saudara. 可是，在圣经说耶和华是我们的避难所的时候，保护者，并不是说是在柜子里， Tetapi batu karang yang besar, yang kokoh, yang bisa menjadi tempat perlindungan kita. 而是说神就像磐石一样，非常的坚固，来看顾保佑我们。 Dan kalau kita baca di Alkitab, gunung itu dilambangkan sebagai Tuhan kita, Allah kita, saudara. 在圣经常常说到，神就像岩石一样坚固的山。 Jadi waktu kita mendengar Tuhan adalah gunung batuku, artinya Tuhan adalah tempat perlindunganku. 当我们说神是我的山寨的时候，也告诉我们，神就是我们的保护者。 Nah, saudara, waktu kita mendengar akan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, 当我们听到神是我们的避难所、我们的保护者的时候， maka yang tergambar dalam pikiran kita bahwa orang-orang yang berada dalam lindungan Allah itu pasti mendapatkan keselamatan, ketenangan, bebas dari masalah. 也就是告诉我们在上帝保护之下的人都能够得到平安，可以得到拯救。 Dan orang-orang yang seringkali menghadapi kesulitan atau masalah itu artinya orang itu tidak berada dalam perlindungan Allah. 当一个人常常面对苦难、面对问题的时候，也就是说，这个人没有在上帝的避难所里。 Apakah betul seperti itu, Bapak Ibu? 是不是这种说话是对的呢？ Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita melihat akan kehidupan Raja Daud. 当我们要得到这个答案的时候，我们从大卫的生平来学习。 Kalau saya mengatakan Daud adalah orang yang berada dalam perlindungan Allah, saya percaya saudara mengatakan iya, betul. 我本身非常的相信，大卫这一个人是在上帝的保护当中， Karena dia adalah orang dipilih Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel. 因为他是上帝特别拣选的人，成为以色列的君王。 Tetapi bagaimana kehidupan Raja Daud, saudara? 可是大卫的生平告诉我们什么呢？ Apakah hidupnya bebas dari masalah? 是不是大卫一帆风顺，没有问题，没有苦难？ Ternyata tidak, saudara. 可是事实并非如此。 Semenjak dia ditabiskan menjadi raja atas Israel, 当大卫被膏抹成为神所拣选的君王的时候， masalah demi masalah dihadapi oleh Raja Daud. 他所面对的苦难一件又一件的，让他面对这么多的苦难。 Kesulitan demi kesulitan menyerang dia. 因为有许多的苦难问题临到他的生命当中， Ada orang begitu membenci dia sampai mau membunuh dia. 有一些人非常的恨这个大卫，甚至要杀死他； Bahkan juga ada yang mau menggeser kedudukannya. 有一些人要篡位，使他没有得到任何的这个地位。 Waktu semua terjadi dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu, apakah waktu itu Allah tidak melindungi Daud? 当这些事情发生在大卫的生命里面，是不是神没有看顾保佑大卫呢？ Jelas Allah melindungi Daud. 我们相信神仍然看顾保佑大卫。 Nah, kalau Allah melindungi Daud, mengapa banyak peristiwa yang terjadi yang begitu menyulitkan Daud? 如果上帝看顾保佑大卫，为什么让这么多的苦难问题临到大卫的身上呢？ Saudara, Bapak Ibu, sampai di sini kita belajar untuk belajar sebetulnya apa sih arti Allah itu menjadi pelindung kita. 今天我们一同来学习神是我们的避难所，我们的帮助者的意义是什么？ Apa arti Allah tempat perlindungan kita? Allah itu gunung batu kita. 神是我们的山寨，是我们的岩石，是我们的保护者的意义是什么呢？ Pengertian pertama, Bapak Ibu. 第一种的意思是， Hidup dalam perlindungan Allah bukan berarti hidup kita bebas dari kesulitan atau masalah. 那么当我们活在上帝的保护当中，并不是说我们的生活就没有苦难，我们就一帆风顺。 Apa yang dihadapi oleh Daud ketika dia baru ditabiskan atau diurapi menjadi raja? 那么当大卫已经被上帝拣选、膏抹成为
这个以色列的君王， Dia harus menghadapi raksasa orang Filistin yaitu Goliat. 他就面对一个巨人，那就是歌利亚。 Kemudian setelah itu dia juga harus menghadapi Raja Saul yang mengejar dia akan membunuh dia. 而且圣经告诉我们，当他已经胜过歌利亚之后，又有扫罗王一直追杀他。 Dalam pelarian dia juga pernah mengalami kelaparan sehingga dia minta makan pada Nabal. 甚至当他逃离的时候，也面对饥荒，所以要求别人给他食物。 Bagaimana sikap Daud waktu mengalami semuanya itu, Bapak Ibu? 可是我们看到，当大卫面对这一切的时候，他如何来面对呢？ Apakah dia kecewa kepada Tuhan? 是不是他感到对上帝灰心失望？ Apakah dia marah kepada Tuhan? 是不是他生气？他对神动怒？ Sama sekali tidak, Bapak Ibu. 可是他没有这样做， Dia tetap setia kepada Tuhan. 他仍然对神忠心， Karena dia tahu Tuhan senantiasa melindungi dan juga menyertai dia. 因为他知道神每时每刻与他同在，看顾保佑他。 Bapak Ibu tentu mengenal sebuah lagu yang berjudul Nyamanlah Jiwaku. 我相信我们都认识一个诗歌，叫做我心灵的安宁。 Dikarang oleh seorang bapak yang namanya Horatio. 那么这一首诗歌是一个叫做后拉修这一个人所写的诗歌。 Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kisah dari cerita latar belakang lagu ini. 我们常常听过他的故事。 Ketika perusahaannya mengalami masalah, ada kebakaran, maka dia minta istrinya waktu itu mengalami stres luar biasa. 当他的公司遭遇火灾的时候，他感到非常的压力，尤其是他的太太。 Maka dokter menyarankan istri dan juga mereka sekeluarga untuk pergi, untuk istirahat, untuk refreshing. 那么医生建议他们能够旅游，能够舒缓他们的压力。 Nah, ketika mereka mau berangkat, satu keluarga ini, dia, istrinya, dan juga 4 orang anak perempuannya. 那么他就跟他的太太还有4个女儿， Tiba-tiba ada masalah di perusahaannya sehingga dia menunda kepergiannya dan dia minta istri dan 4 anaknya berangkat lebih dahulu. 他们要去旅游那个时候，可是因为公司有一些事情要处理，所以他就让他的太太跟4个女儿先去了。 Dalam perjalanannya Bapak Ibu ya tepatnya tanggal 22 November tahun 1873. 当在1873年的时候，他就让他的妻子跟女儿乘船先旅游到一个地方。 Kapal itu bertabrakan dengan kapal Perancis. 那么在在这个路途当中，他的轮船跟这个法国的轮船相撞了。 Kapal itu tenggelam, 4 orang anaknya meninggal 2, cuma tinggal istrinya yang masih hidup. 他太太跟孩子所坐的船沉没了，而且在那个时候4个女儿就丧生了，就死了。 Ketika Bapak Horatio mendengar akan berita tersebut, 那么当霍拉修这个基督徒听到这一件事情的时候， dia langsung menyusul akan keberadaan istrinya yang berada di seberang sana. 那么他就赶快的到他太太所到的地方。 Waktu dia melewati lautan di mana kapal itu tenggelam, 当他经过他太太所坐的这个轮船沉没的地方， pada waktu itu dia mengarang lagu yang berjudul Nyamanlah 那 Jiwaku. 么就在那个时候，他有灵感，就写下了这一首诗歌《我心灵的安宁》。 Bapak Horatio adalah orang setia pada Tuhan, cinta sama Tuhan. 霍拉修这一个基督徒是一个忠心爱主的基督徒， Namun kesulitan masalah terjadi yang begitu dahsyat. 可是我们看到在他的生命里面也发生许多的苦难和问题。 Tapi dalam situasi seperti itu, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan ataupun kecewa pada Tuhan. 可是当他遭遇这一切事情的时候，他从不埋怨神，不对神灰心失望。 Ketika dia mengatakan nyamanlah jiwa, itu artinya anakku boleh meninggal jasadnya, tapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. 他说：“我心灵的安宁”的意思说，虽然他的儿女、他的女儿已经过世，但是他相信他的女儿已经得救，回到主那里去。 Jadi perlindungan Tuhan bukan perlindungan secara fisik, tapi rohani yang dilindungi, yaitu diselamatkan. 我这里要说，神给我们的保护不单是在肉身方面，而是在我们灵性方面。
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, 亲爱的年长弟兄姊妹，当我们真的相信神的时候， maka jiwa kita pun sudah diselamatkan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Allah. 那么我们知道，我们每一个人，我们的灵性已经得救，而且上帝会常常看顾保佑我们。 Apakah setelah itu kita kemudian bebas dari kesulitan? 是不是相信神，我们就脱离苦难呢？ Tidak sama sekali Bapak Ibu. 并不是这样的， Kesulitan tetap akan kita hadapi. 因为我们仍然要面对苦难的， Namun Tuhan akan menuntun kita sama seperti Tuhan menuntun Daud pada waktu itu. 而是上帝会继续带领我们，就像上帝带领大卫一样。 Saat ini kita berada dalam situasi yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan Bapak Ibu. 这时候，我们面对这么可怕的、令人担心的疫情这个时期， Pandemi yang belum juga selesai membuat kita gentar menghadapi hari esok. 因为这个疫情的蔓延，使我们不知道如何来面对我们的明天。 Namun sebagai orang percaya Bapak, kita harus tetap percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa melindungi kita. 可是，身为相信上帝的人，我们要仍然相信上帝仍然带领着我们，看顾保佑我们。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二点， apa arti bahwa Allah itu tempat perlindungan kita? 那么神是我的避难所的意思是什么呢？ Yaitu hidup dalam perlindungan Allah bukan berarti situasi sekitar kita itu aman atau dan tentram. 那么神是我的避难所，活在上帝的保护当中，并不是说我们所面对的处境是完全平安的、无忧的。 Ketika Daud sudah menjadi raja Bapak Ibu, 当大卫已经成为犹太人或是以色列人的君王， dan usianya sudah tidak muda lagi. 当时的大卫已不再年轻。 Pada waktu itu seharusnya dia menikmati masa tenangnya, masa tuanya dengan tenang. 因为当他年纪已经开始大的时候，大卫应该能够享清福的时候。 Tapi di saat-saat seperti itu terjadi suatu peristiwa yang menggoncangkan dia sebagai seorang ayah. 可是，身为一位父亲，当时发生了一个很严重、很惨重的事件。 Kedua anaknya yaitu Absalom dan juga Amnon saling membunuh. 他看到他两个儿子亚沙龙和安嫩，他们两个互相残杀。 Karena Amnon telah memperkosa adik dari Absalom yang bernama Tirsa. 因为安嫩这个儿子呢，他抢进他另外的一个妹妹，就是亚沙龙的妹妹。 Yang berikutnya anak yang sangat dicintainya yaitu Absalom. 这个妹妹是亚沙龙最喜爱的一个妹妹。 Kemudian Absalom memberontak, dia akan menggeser posisinya sebagai seorang raja. 然后呢，接下来给我们看到亚沙龙他反抗，他传位，要得到这个王位。 Kita lihat Bapak Ibu, Daud berada dalam perlindungan Allah. 我们看到大卫是活在上帝的保护当中， Tapi masalah demi masalah tetap dihadapi. 可是在他的生命里面，问题不断的发生。 Situasi yang mengelilingi dia pun tidak selamanya aman tentram Bapak. 当这些问题、这些苦难发生的时候，都不能够令他感到非常的平安喜乐。 Kita sekarang kembali pada lagu yang saya sharingkan tadi, Nyamanlah Jiwaku. 我们再回到刚才的诗歌，我心灵的安宁。 Ketika lagu diperkenalkan pada orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu. 当时，当这个诗歌介绍给许多的基督徒来听、来唱这首诗歌， Banyak orang sangat menyukainya karena bisa memberi kekuatan kepada mereka yang kehilangan harapan. 因为这首诗歌真正的帮助许多那些在伤痛当中的人，使他们得到安慰、盼望。 Lagu ini dipopulerkan oleh seorang pria yang bernama Philip. 那么这一首诗歌是由叫做 Philip 这一个人，使更多人认识这首诗歌。 Dia seorang penyanyi yang seringkali dibawa oleh pendeta D.L. Moody untuk mengadakan KKR. 他是一个当牧地举办这个布道会的时候，他是其中一个这个唱歌的人，唱诗歌的人。 Pada tahun 1876, 在1876年的时候， yaitu pada waktu menjelang Natal, 就是当时要靠近圣诞节， Philip bersama istrinya bernama Lucy pergi ke Chicago. 菲利跟露西他的太太到了一个地方， untuk melayani sebuah KKR di sana. 那么他们参加这个不是族在这个布道会当中， Pada tanggal 29 Desember tahun 1876,
那么在1876年12月29号的时候， mereka naik kereta api cepat, kemudian kedua anaknya dititipkan pada neneknya. 那么他们就乘了这个火车到目的地。 Dalam perjalanan ketika mereka naik kereta api itu tiba-tiba kereta itu mulai goyang. 当他们坐火车的时候，那么这个火车就震动了。 Ternyata jembatan yang dilewati oleh kereta itu ambruk, Bapak Ibu. 这个火车要经过一个大桥，当这个火车经过大桥的时候，大桥坍塌了。 11 gerbong bersama lokomotifnya jatuh ke dalam 50 meter. 那么整个的这个火车呢，就陷入在这个大河里面，有50米这么深。 Seorang saksi mata melihat bahwa Philip itu sempat keluar dari kereta api. 有一个目击证人看到菲利那个时候已经走出了这个火车， Kemudian dia masuk lagi, mungkin dia akan mencari istrinya untuk menyelamatkan istrinya. 可是他又走进这个火车厢，好像是要救他的太太和他的孩子。 Tapi saat kemudian waktu Philip masuk, tiba-tiba kereta itu meledak terbakar. 可是当他进到火车厢的时候，突然那个时候发生了爆炸。 Philip dan istrinya tewas dalam kecelakaan 那 tersebut. 么菲利他的太太他们就丧生，就死亡了。 Usianya masih begitu muda, 38 tahun Bapak Ibu. 他很年轻，那个时候刚刚38岁。 Kemudian kita bertanya, apakah Philip itu berada dalam perlindungan Allah? 所以我们问菲利这个相信上帝的人，是不是在上帝的看顾保佑当中？ Meskipun kita percaya Bapak Ibu, meskipun kereta api yang ditumpanginya terbakar, 我们相信，虽然火车可以发生这个失事，可以发生这个意外， dia tetap berada dalam perlindungan Allah. 可是我们仍然相信，他仍然活在上帝的保佑当中。 Jasadnya memang habis tewas, tapi rohnya diselamatkan oleh 虽 Allah. 然他的身体死亡，但是他的灵魂得救。 Banyak orang yang mempertanyakan, berpendapat kalau hidup kita itu dalam perlindungan Allah, maka hidup kita itu bebas dari masalah. 有一些人认为，当我们活在上帝的保护当中，我们就不会面对一些苦难和问题， Kita akan mengalami aman tentram tanpa banyak kesulitan yang kita hadapi. 我们会很平平安安的一帆风顺度过这一生。 Benarkah seperti itu Bapak Ibu? 是不是真的呢？ Jelas tidak benar. 其实这是不对的。 Kalau kita lihat kehidupan jemaat mula-mula Bapak Ibu, 或是我们看初期的基督徒是教会， mereka adalah murid-murid yang setia kepada Kristus yang memberitakan Injil, kebenaran kepada 他们 orang-orang 都 yang 是 belum 忠 percaya. 心的基督徒，忠心的相信神的人，也殷勤的传福音服侍主。 Dan kita percaya mereka berada dalam perlindungan Allah. 我们也相信他们活在上帝的看顾保佑之下。 Tapi kita lihat Bapak Ibu, 可是历史给我们看到， ternyata situasi sekitar mereka pun tidak menunjukkan akan perlindungan Allah. 可是他们所面对的处境，在当时也给我们看到，他们面对很多的苦难和危险。 Mereka diancam akan dibunuh, akan disiksa dan sebagainya. 他们因为忠心的跟随主，有许多人为主寻道而死， Sampai akhirnya mereka kemudian melarikan diri. 甚至有一些在他们当中的逃跑。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， waktu sekitar hidup kita sekarang ini dikelilingi oleh virus COVID-19. 这时候我们的处境就是面对着这个新冠肺炎的病毒。 Dan kita melihat orang-orang sekitar kita yang kita kenal itu meninggal satu persatu. 我们看到在我们身边的人，我们不认识的人，一个一个都离开了世界。 Mereka banyak yang terpapar, kemudian akhirnya dipanggil Tuhan. 而许多在这些我们看到许多人，他们被感染病毒，然后一个一个的回到神，或是离开世界了。 Mungkin kita bertanya, apakah betul Allah itu melindungi saya? 所以我们问这些人，是不是神看顾保佑他们？ Apakah betul Allah melindungi keluarga saya? 是不是神看顾保佑我的家人？ Kalau iya, kenapa saya bisa sakit? Kenapa keluarga saya bisa sakit? Kenapa mereka sampai meninggal? 如果上帝是我们的避难所，看顾保佑我们，为什么让我们的家人，甚至我们自己患了这种病，被病毒感染呢？ Mengapa Tuhan tidak memberikan situasi yang aman di sekitar kita, kondisi lingkungan kita? 为什么上帝不给我们更安全的这个环境呢？
Mengapa Tuhan izinkan virus COVID-19 terjadi di sekitar kita? 为什么神让这样的疫情发生在我们的四周环境呢？ Bapak yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， sebagai orang percaya kita harus tetap percaya Allah tetap melindungi kita. 我们身为相信上帝的人，在任何的环境当中，要仍然相信神是我们的避难所，是我们的保护者。 Meskipun berbagai macam kondisi krisis terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu. 就像在我们的生命里面发生许多不愉快、不顺利的事情， Kita tahu sebagai orang percaya kita berada dalam perlindungan Tuhan. 但是身为相信上帝的人，我们仍然继续相信，我们活在上帝的保护、保佑当中。 Kalau fisik kita mungkin sakit kemudian sampai akhirnya meninggal dunia. 或是我们身体生病，甚至要死离开这个世界， Tapi kita percaya Bapak Ibu jiwa kita berada dalam perlindungan Tuhan. 但是我们相信我们的灵魂在上帝的看顾保佑当中。 Karena Tuhan datang dalam dunia bukan untuk melindungi fisik kita, tapi Dia akan melindungi jiwa kita supaya 因为 diselamatkan. 耶稣基督来到世上，不是拯救我们的肉体，而是拯救我们属灵的生命。 Yang ketiga Bapak Ibu, 第三点， apa arti tempat Allah tempat perlindungan kita? 神是我们的避难所，我们保护者的意思是什么呢？ Hidup dalam perlindungan Allah berarti Allah tetap memelihara kita ketika menghadapi kesulitan dan ketidakamanan. 活在上帝的保护的意思是说，在苦难当中，在不顺利的环境当中，上帝仍然看顾我们。 Hal itu bisa kita baca dalam ayat 19 sampai 23, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. 在我们的圣经，我们可以看19节、20节。 Hidup dalam perlindungan Allah, Bapak Ibu, memang tidak akan steril dari apa yang masalah baik dalam kehidupan kita maupun di luar kehidupan kita. 那么活在上帝的保护当中，并不是说我们凡事都亨通、都顺利的， Tapi kalau kita perhatikan dan renungkan dengan baik, 而是我们好好的思想神的话语的时候， di saat kesulitan datang dalam kehidupan kita, Allah tetap menyatakan pemeliharaannya kepada kita. 虽然我们在生活当中会面对苦难，会面对逆境，但是在那个时候都有上帝的看顾与同在。 Hal itu bisa kita lihat dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu. 我们可以看这个大卫的这个生平里面看到这一件事情。 Apa yang dilakukan Allah untuk menunjukkan perlindungannya kepada Daud. 我们看到大卫也面对许多的挑战和苦难，但是也看到上帝如何的看顾保佑他， Menyatakan pemeliharaannya kepada Daud. 也给我们看到上帝如何的来带领、来看顾这个大卫。 Yang pertama, ketika Daud melawan Goliat, Allah memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa melawan Goliat yang begitu 第一点，当 perkasa. 大卫与歌利亚征战的时候，神加给他力量，使他能够击杀歌利亚。 Ketika Daud marah karena waktu dia minta makan kepada Nabal nggak dikasih, 可是当他在饥荒当中的时候，神借着他的这个祭司，也帮助了这个大卫供应他的需要。 dia rencanakan akan membunuh Nabal dan juga semua pria yang ada di rumah Nabal. 那么在跟随他的人，他们都得到帮助。 Tapi Allah menyatakan pemeliharaannya. 可是，在苦难当中，我们看到上帝给我们看到上帝如何的与大卫同在。 Allah mengirim istri Nabal yaitu Abigail untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Daud. 那么，上帝使用一个使女来解决大卫所遭遇的种种的问题。 Waktu Saul dan juga Absalom akan membunuh Daud, 当这个扫罗王还有亚撒龙要杀这个大卫的时候， kita melihat bagaimana Allah juga menyatakan pemeliharaannya kepada Daud. Dia sama sekali tidak terbunuh oleh ancaman dua orang ini. 我们也看到从这两个人的威胁当中，这个大卫蒙神保佑，使他脱离死亡。 Kita lihat Bapak Ibu bahwa manusia tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Allah. 我们看到没有一个人能够去战胜上帝的旨意和计划的。 Justru manusia itu akan hancur sendiri ketika dia merencanakan menggagalkan rencana Allah. 当人有坏的计划的时候，去对抗神的时候，神就让他们灭亡。 Yang berikutnya waktu Daud berzina dengan Batsheba,
接下来，当大卫以发生这个奸淫的时候， Allah juga menyatakan pemeliharaannya ketika dia mengutus Nathan supaya Daud bisa bertobat. 可是这个上帝呢，也差遣这个纳单先知来提醒大卫，让大卫悔改。 Bapak Ibu, semua itu yang saya katakan tadi itu adalah sebagai wujud Allah menyatakan pemeliharaannya kepada Daud, orang yang dilindungi oleh Allah. 我所解释的每一个的事件的时候，都给我们看到上帝如何看顾、带领大卫。 Jadi kita lihat waktu Allah melindungi kita, itu artinya Allah tetap menyatakan pemeliharaannya kepada kita waktu menghadapi kesulitan ataupun ketidakamanan. 就是活在上帝的保佑当中，有上帝的同在和看顾，在任何的这个环境之下。 Bapak Ibu, pada tahun 1736, 在1736年的时候， Charles Wesley dan juga saudaranya yaitu kakaknya bernama John Wesley, 那么查尔斯这个 Charles Wesley 跟这个约翰 Wesley 他们两兄弟， mereka berlayar dari Inggris menuju ke Amerika. 他们从这个英国到美国去。 Di tengah lautan tiba-tiba terjadi masalah besar, yaitu ada badai begitu dahsyat menimpa akan kapal ini. 当他们坐着船的时候，在路途当中面对很大的风浪。 Nah, di antara penumpang itu ada sekelompok orang Kristen dari Jerman yang mengadakan kebaktian di geladak kapal. 那么有一个德国人在那个船上， Waktu itu mereka menyanyikan sebuah mazmur oleh puji-puji yang mereka naikkan. 他们就唱了一首诗歌，关于诗篇的诗歌。 Nah, ketika ombak itu menimpa para penyanyi ini, Bapak Ibu, 那么这一些唱诗歌的人，当被风浪被冲击的时候， dan angin mengoyak layar akan kapal tersebut. 而且看到这个船好像要沉没的时候， Hebatnya para penyanyi dari Jerman sama sekali tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. 可是这一个德国人呢，基督徒，他从来没有感到害怕。 Ini yang membuat John Wesley dan juga Charles Wesley itu heran. Dia menjadi sangat penasaran sekali. 那么这个威斯利这两兄弟呢，就开始觉得很奇怪，为什么这个德国的这个人不感到害怕？ Mereka terus menyanyi di tengah-tengah badai sambil memuji Tuhan. 他们在这风浪中仍然继续不断的赞美神。 Waktu badai sudah mereda, kemudian dua orang yang tanya kepada salah seorang penyanyi dari Jerman tersebut. 当风浪过去平静的时候，这两个人就问这一个德国基督徒， Mereka bertanya, apakah Anda itu nggak takut dalam kondisi seperti ini? 在面对这么大的风浪，你不感到害怕吗？ Mereka menjawab, syukurlah kami tidak takut. 他说：“感谢主，因为我们不感到害怕， Karena kami tahu Allah tetap melindungi kami. 因为我们相信上帝仍然看顾保佑我们， Kalaupun kami binasa, 就算是面对很危险的， jiwa kami tetap dalam pelindungan Allah. 我们的生命仍然在上帝的保佑之中。” Wah, Bapak Ibu, perkataan begitu mengagetkan, menggetarkan hati kedua saudara ini. 那么，当他们听到这一句话的时候，令他们感到非常的惊讶。 Dari kesaksian para penyanyi dari Jerman ini, Bapak Ibu, 接着这个唱诗歌的人的见证，这个德国人的见证， mereka bertobat. 他们两个人都悔改相信主， Yaitu Charles Wesley dan John Wesley bertobat. 就是 Charles Wesley 跟这个约翰 Wesley 他们两个人都悔改， Kemudian mereka mengarang sebuah lagu 他们就写了一首诗歌， yang berjudul Jesus Lover of My Soul. 就是所说的耶稣是我生命的良友， Dalam 是 KPK 爱 nomor 我的。 KPK 30 diterjemahkan Yesus pengasih jiwaku. 也就是说，耶稣爱我的灵魂，我的生 Dia 命。 mengatakan, ya pengasih jiwaku, ku berdiam di naunganmu. 他爱我的灵魂，使我能够活在他的保护之下。 Angin ribut menderu, ombak dahsyat gemuruh. 虽然有狂风暴雨， Lindungi aku, oh Tuhan, 主啊，求你看顾我， hingga badai mereda. 直到风浪平静， Pimpin aku ke surga 带领我到天堂， dan terimaku di sana. 在那边求你接受我。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， sekarang mungkin kita sedang berada dalam badai yang begitu dahsyat dengan pandemi yang terjadi ini. 也许这时候在疫情时期当中，我们面对风浪的生命生活， Mungkin ekonomi kita hancur.
也所以我们的事业面对困难， Pekerjaan anak-anak kita menghadapi banyak masalah. 而且我们面对很多的这个苦难， Keluarga kita sakit. 我们的家人生病， Mungkin juga anggota keluarga kita sudah dipanggil Tuhan karena penyakit ini. 甚至在这个疫情期间，我们的家人因为生病而蒙主恩召归天家。 Sebagai orang percaya, Bapak Ibu ingatlah, 身为相信上帝的人，我们要记得， waktu kita sebagai anak Tuhan, kita tidak akan bebas dari kesulitan masalah. 我们身为神的儿女，我们不会因为是上帝的儿女就不会面对苦难的。 Tapi Allah tetap memelihara kehidupan kita. 可是我们要相信，上帝仍然看顾保守我们。 Allah tidak pernah berjanji memelihara fisik kita, Bapak Ibu. 上帝也没有说要永远的保护我们的肉 Tapi 体， Dia berjanji akan memelihara jiwa kita kalau kita mau percaya dan bersandar kepada Dia. 他要永远保护我们的灵魂、我们的生命，一直不断的信靠他。 Di hadapan Allah, jiwa kita lebih penting daripada fisik kita. 因为在上帝的面前，我们的灵魂比我们的肉体更重要。 Itu sebabnya jangan mudah kecewa waktu kita menghadapi kesulitan. 所以，当我们面对苦难的时候，我们不要灰心失望， Karena kita percaya Allah senantiasa melindungi kita, yaitu jiwa kita yang dilindungi 我 oleh 们 Allah. 相信上帝要一直不断保护着我们的灵魂。 Mazmur 18:31 dikatakan seperti ini. 在诗篇第18篇31节， Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 诗篇第18篇31节说：“唯有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神。” Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， ketika kita merasa sangat letih akan semua usaha kita lakukan menghadapi pandemi seperti sekarang ini. 当这个疫情期间的时候，我们感到非常的疲倦、软弱。 Ketika kita sudah nggak tahu jalan apa lagi harus kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ini. 在面对现在的处境，我们不知道我们该做什么的时候， Tetap datanglah kepada Tuhan, Bapak Ibu. 让我们仍然来到上帝的面前， Dialah tempat perlindungan kita. 他会帮助我们， Dia tidak pernah meninggalkan kita. 他从不离开我们， Dia melindungi kita bukan jasmani kita tapi jiwa kita, rohani kita. 他会看顾保佑我们，保佑我们的灵魂，不是只是我们的肉 Itu 体。 yang harus kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 我们求主保守我们的信心，在任何的环境之下，仍然信靠他。 Dalam kondisi seperti sekarang Bapak Ibu, kepada siapa kita bisa berlindung? 那么在这样的处境，我们有谁可以是我们所依靠的呢？ Harta tidak bisa lagi menjadi tempat perlindungan kita. 因为我们的产业不能够保佑我们。 Berapa banyak orang-orang yang berharta tapi tidak bisa mengalahkan akan penyakit yang menggerogoti mereka sampai 有 akhirnya 许 kemudian 多 meninggal 人，他们 dunia. 有许多的产业，但是这一切都不能保护他们，使他们能够去面对这个病毒。 Kepandaian juga kita tidak bisa melindungi kita. 我们所拥有的财富也不能， Berapa 我 banyak 们的智 orang-orang 慧聪明也不能。 Berapa banyak orang pandai, mereka adalah orang dokter tenaga medis yang begitu pandai, mereka pun terkapar kemudian meninggal dunia karena penyakit 因 yang 为有 mereka 许 alami. 多的聪明人，包括医生，他们是聪明人，但是当他们被感染的时候，有一些在他们当中也要面对这个死亡。 Bapak Ibu dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， hanya Tuhan yang bisa menjadi tempat perlindungan kita. 只有神是我们唯一的避难所，能看顾保佑我们。 Mari kita berdoa Bapak. 我们祷告， Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. 亲爱的天父上帝，我们为这今天下午所听的道来感谢你。 Kembali kami diingatkan akan kasih-Mu dan juga pemeliharaan-Mu kepada kami sebagai anak-anak 因 Tuhan. 为透过你的话语在提醒我们，告诉我们你如此爱我们，你是我们的避难所，看顾保佑我们。 Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan. 你每时每刻都看顾我们。 Kami tahu Tuhan perlindungan-Mu bukan pada fisik kami, jasmani kami. 我们知道，当你看顾保佑我们，不只是看顾保佑我们的肉体、我们的身体， Tetapi pada jiwa kami. 而是你看顾保佑我们的灵魂。 Berada dalam perlindungan-Mu, kami percaya jasmani kami boleh rusak.
我们知道活在你的避难所、你的保佑当中，我们身体可以毁坏， Tapi rohani kami, jiwa kami Engkau selamatkan. 可是我们的灵魂可以在主里面得救。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的生命求， Amin. 阿门。亲爱的弟兄姊妹们，我们已经聆听上帝的话语，这时候让我们以感恩的心、喜乐的心来奉献。我们来唱《爱的真谛》，我们唱2遍。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐，爱是永不止息。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐，爱是永不止息。我们低头祷告。我们在天上的父神，我们满心感谢赞美你，因为直到如今你仍然看顾、保守、保佑我们，你仍然与我们同在，你仍然给我们健康的身体，给我们有机会一同来敬拜你，来歌颂赞美你，来聆听你宝贵的话语。在我们每日的生活当中，你无微不至的看顾、保佑我们，供应我们一切的需要。因此主啊，今天下午我们有机会敬拜你，也有机会奉献。我们求你悦纳我们的奉献，使我们的奉献能够使用在你的圣工上，来扩展你的国度。愿主你恩待长青团契的每一位弟兄姊妹，赐给他们健康的身体，赐给他们成长的灵命，也供应他们一切的需要。我们这样祷告感谢，是奉靠耶稣基督的生命。阿们。亲爱的弟兄姊妹们，我们要结束今天下午的聚会，我们一同来唱天父，我感谢你。天父，我感谢你，天父，我感谢你，感谢天上的父神，天父，我感谢你，
们用主祷文做结束祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。亲爱的年长弟兄姊妹们，我们的聚会到此为止，愿神祝福你们每一位弟兄姊妹，我们下个月再见。